Okay, mulai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi minta maaf kita terpaksa cut video yang pertama tadi kerana ada kesilapan teknikal sedikitlah. Jadi siapa yang sudah melihat video yang awal tadi tu, minta maaf kerana ada kesilapan dalam tekan button tu, jadi dia keluar apa jadi ada misai, ada tambah sebagainya. Sebab saya tak nampak email saya yang tu, jadi ditegur, jadi kita terpaksa batalkan. Jadi kita ulang semulalah untuk video yang ni. Okey, baik, insya-Allah. Okey, kita sambungan yang tadi. Okey, kita telah menerangkan tentang ada sedikit kesilapan pada kuliah saya yang semalam tu, kesilapan pada menyebut angka lah. Iaitu muka surat 73 dalam kitab tu. Dia kata head putus pada 16, tapi sebenarnya pada 6 hari bulan. Okey, 6 hari bulan. Sebab yang bawah tu betul, dalam jadual tu betul dah 6 hari bulan. Cuma yang atas tadi yang kita perlu betulkan. Okay, baik. Baik, kemudian kita lihat, hari ini kita akan bincangkan, masuk pada perbincangan tentang 7 golongan perempuan yang mustahadah dalam haid. Okey, 7 golongan perempuan yang mustahadah dalam haid. Jadi kita kena ingat baik-baik siapa dia yang tak termasuk dalam golongan perempuan yang akan kita bincangkan ni. Ada beberapa golongan yang telah kita khabarkan sebelum ni, yang mana dia tu tak termasuk dalam golongan mustahadah dalam haid. Baik. Ada 7 bahagian perempuan mustahadah dalam haid. Okey, kita akan dalam bab istihadah ni kita akan belajar tentang 7 golongan perempuan yang dikategorikan sebagai perempuan yang mustahadah dalam haid. Yang ada kitab tu boleh tengok kitab lah, yang tidak ada tu boleh kita lihat di sini. Okey. Kita ambil golongan mustahadah. Okey. Dia akan terbahagi kepada dua kelompok yang besar. Okey, 2 kelompok yang besar. Yang pertama ni golongan mubtadi'ah. Yang kedua ni golongan mu'tadah. Okey. Mustahadah maksudnya perempuan yang mengalami darah istihadah. Setiap perempuan yang mengalami darah istihadah dinamakan sebagai mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah. Kemudian mubtadi'ah ni maksudnya golongan perempuan yang baru pertama kali datang haid. Golongan yang baru pertama kali datang haid dinamakan sebagai mubtadi'ah. Siapa yang baru pertama kali datang haid? Iaitu perempuan yang cukup umurnya 9 tahun kurang 15 hari. Okey, bila dia keluar darah ketika itu, itulah perempuan yang pertama kali kedatangan haid. Baru pertama kali dia mengalami istihadah. Jadi dia dihukumkan sebagai mubtadi'ah. Yang mu'tadah ni pula perempuan yang sudah ada adat walaupun sekali. Walaupun baru permulaan bulan lepas, bulan ni datang lagi, itu dipanggil perempuan yang sudah ada adat kebiasaannya. Perempuan yang sudah ada adat kedatangan darah. Ini darah haid. Okey? Baik. Kemudian daripada mubtadi'ah ini dia akan terpecah kepada 2 golongan lagi pula nanti. Okey, kita akan bincang satu-satu lah nanti. Cuma sebagai gambaran. Dari sini nanti dia akan terpecah kepada 2 kelompok lagi. Okey, 2 kelompok lagi di sini. 2 kelompok lagi. Yang pertama kita namakan sebagai mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua dipanggil sebagai mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Okey, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Okey. Kemudian yang mu'tadah juga, dia juga secara asasnya juga terbahagi kepada 2 kelompok. Akan terbahagi kepada 2 kelompok. Yang pertama mumayyizah juga. Okey. Yang kedua ghairu
mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Okey. Baik. Kemudian daripada ghairu mumayyizah ni dia akan terpecah kepada 4 golongan lagi. Daripada sini dia akan terpecah kepada 4 lagi golongan. Okey, dia akan terpecah kepada 4 golongan lagi. Okey. Yang pertama golongan mumayyizah, golongan ghairu mumayyizah. Nama dia agak panjang sedikit. Okey. Golongan yang ingat waktu dan kadar. Yang pertama ingat waktu dan kadar. Ingat waktu maksudnya apa? Ingat waktu keluar. Bila keluar? Awal bulan ke? Tengah bulan ke? Ataupun hujung bulan? Dan kadar. Kadar mana tempoh? Berapa hari? 4 hari? 7 hari? 10 hari? 12 hari? 13 hari? Itu dia ingat. Ingat waktu, ingat kadar. Itu golongan yang pertama. Baik. Golongan yang kedua, golongan yang lupa. Lupa waktu dan kadar. Golongan yang kedua iaitu golongan yang lupa waktu dan kadar. Dia tak ingat. Dia lupa waktu dan juga lupa kadar. Yang ni ingat waktu dan ingat kadar. Yang ni pula lupa waktu dan lupa kadar. Maksudnya apa? Bila keluar, tak ingat. Berapa hari, tak ingat juga. Tapi dia ada adat dah. Jadi tak ingat waktu keluar dan tak ingat kadar keluar. Dan tak ingat kadar keluar. Okey, baik. Golongan yang ketiga pula iaitu golongan yang ingat waktu, lupa kadar. Okey. Golongan yang ketiga dalam kumpulan ni ialah golongan yang okey. Ingat waktu tapi lupa kadar. Okey. Ingat waktu tapi lupa kadar. Macam mana berlaku macam ni? Dia ingat bila keluar awal bulan. Kemudian lagi bila keluar tengah bulan. Bila keluar akhir bulan. Dia ingat tapi berapa hari? Tu saya tak ingat. Berapa hari saya tak ingat. Cuma saya ingat waktu keluar tu ingat. Berapa hari tak ingat. Okey, baik. Kemudian golongan yang keempat pula, yang ni ingat kadar. Ingat kadar, lupa waktu. Okey, dia lupa waktu dia, tapi dia ingat kadar. Berapa hari? 5 hari pada tiap-tiap bulan. 5 hari pada awal bulan. Ataupun 5 hari pada pertengahan bulan. 5 hari pada hujung bulan. Tapi waktu yang tepat dia tak ingat. Okey, waktu yang tepat dia tak ingat. Jadi keseluruhannya ada 7 golongan lah. Okey, keseluruhannya ada 7 golongan. Perempuan yang mustahadah bersambung dengan haid yang perlu kita ingat satu persatu. Yang ni mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kemudian mu'tada mumayyizah, kemudian mu'tada ghairu mumayyizah. Daripada sini terpecah lagi kepada 4 kumpulan. Ingat waktu dan kadar, lupa waktu dan kadar, kemudian ingat waktu, lupa kadar, kemudian ingat kadar, lupa waktu. Itu golongan perempuan yang termasuk dalam golongan yang mustahadah. Okey, yang akan kita bincangkan nanti. Okey. Okey, baik. Kemudian 3 golongan ini, 3 golongan ini dinamakan sebagai mutahayyirah. Golongan mutahayyirah. Golongan mutahayyirah ni maksudnya apa? Golongan yang dianggap sebagai golongan yang bingung, membingungkan diri sendiri dan juga membingungkan para ulama.
Tu bukan dia saja yang bingung, ulama nak selesaikan pun bingung tiga ni. Tiga golongan ni memang golongan yang payah. Kalau kita tak hati-hati dan kita tak perhatikan molek dan kita tak fahami, dia akan sukar untuk kita selesaikan masalah perempuan yang mutahayyirah ni. Okey. Jadi kita akan bincangkan satu persatu nanti. Daripada mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, kemudian mu'tada mumayyizah, mu'tada ghairu mumayyizah. Sama ada mu'tada mumayyizah ni, dia sama lah satu golongan ni. Dia jadi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab ni dia merujuk sini. 4 sini, 3 atas. Ghairu mumayyizah ni dia terbahagi kepada 4 kumpulan. Okey, jadi ada 7 golongan. Yang akan kita bincangkan satu persatu insya-Allah. Okey, peringkat awal ni kita ingat ni dulu. Okey. Baik, pertama muka surat 75. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah. Golongan mubtada'ah mumayyizah. Siapa dia ni? Siapa dia mubtada'ah ni? Mubtada'ah mumayyizah, yakni golongan yang pertama kali datang darah dan dapat membezakan sifatnya sifat darah. Okay. Maksud mubtada'ah ialah perempuan yang pertama kali keluar darah. Baru pertama kali keluar darah dan sebelum ini dia tidak pernah keluar darah lagi. Okey. Itu perempuan mubtada'ah. Maksud mubtada'ah maksudnya perempuan yang pertama kali baru keluar darah. Dan sebelum ni dia tak pernah berlaku keluar darah haid lagi. Umpama budak lah, budak yang baru pertama kali keluar darah. Manakala maksud mumayyizah itu pula ialah perempuan yang melihat darah kuat dan darah lemah. Maksudnya apa? Dia boleh bezakan sifat darahnya tu. Darah yang keluar tu ada berbagai-bagai warna. Sama ada 2 ataupun lebih daripada 2. Jadi itu namanya mumayyizah. Nanti dia akan masukkan syarat-syarat tamyiznya. Okey, itu namanya mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah pula, lawan dia, kita masuk dulu supaya kita nampak. Mumayyizah ni maknanya boleh beza sifat darah. Okey. Boleh beza sifat darah. Sifat darah tu boleh dibezakan. Kuat dengan yang lemah boleh dibezakan. Adapun kalau ghairu mumayyizah ni tak boleh nak dibezakan. Okey, tak boleh beza. Tak boleh beza sifat darah. Dia tak boleh beza sifat darah. Dia ada 2 keadaan. Nanti kita akan bagi tahu. 2 keadaan tak boleh beza sifat darah. Jadi mumayyizah ialah perempuan yang boleh beza sifat darah. Jadi mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah maksudnya perempuan yang istihadah baru pertama kali datang darah dan dia boleh membezakan sifat darahnya. Okey, dia boleh bezakan sifat darah. Sebab tu pada awal bab haid dulu pun kita bagi tahu dah supaya ingat dan tanda sifat darah yang keluar bagi perempuan. Warnanya apa, berapa hari, kemudian waktu keluar, sifatnya macam mana. Sebab tu kena tanda belakang. Sebab dia akan mempengaruhi. Dia akan membantu kita nak menyelesaikan masalah istihadah. Okey, baik. Hukum mubtada'ah mumayyizah. Hukum mubtada'ah mumayyizah, yakni hukum ataupun ketetapan bagi perempuan yang mubtada'ah mumayyizah. Ini golongan yang pertama. Bagaimana hukumnya bagi perempuan ni? Hukum mubtada'ah mumayyizah, darah yang sifatnya kuat adalah darah haid. Manakala darah yang sifatnya lemah, darah yang sifatnya lemah walaupun lama tempohnya adalah darah istihadah. Okey, darah istihadah dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Bagi perempuan mustahadah mubtada'ah mumayyizah, bila berlaku mustahadah, mana darah yang kuat dijadikan sebagai darah haid. Okay, saya kena padam dah ni. Okey, kena padam. Kita buat contoh dulu biar kita mudah
mudah nampak. Okey. Golongan yang pertama ni dia kata mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah. Contoh supaya kita mudah nampak. Contoh seorang perempuan dia keluar darah hitam 1, 2, 3, 4, 5. Kali pertama dia keluar darah, dia melihat darah hitamnya selama 5 hari. Kemudian disusuli dengan darah merah. Darah merah keluar selama 13 hari. Darah merah keluar selama 13 hari. Jadi dia kata dalam kitab ni, darah yang sifatnya kuat adalah darah haid, manakala darah yang sifatnya lemah walaupun lama tempohnya adalah darah istihadah dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Dalam bab ni, perempuan ni termasuk dalam golongan mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Kerana apa? Kerana dia telah keluar darah melebihi daripada tempoh maksima bagi haid. Okey, tempoh maksima bagi haid ni sampai sini. Sehari semalam, 15 hari 15 malam hanya sampai di sini. Ini tempoh maksima. Jadi apabila darahnya keluar sampai 18 hari, kemudian hari yang terakhir pada hari yang ke-15 berhubung dengan hari yang ke-16, maka dia termasuk perempuan yang mustahadah. Okey, kemudian dia ni mustahadah yang mana? Oleh kerana dia ni baru pertama kali. Sebelum ni tak pernah berlaku haid lagi. Ini baru pertama kali dalam kehidupannya berlaku haid ketika umurnya 9 tahun. Jadi dia termasuk mustahadah yang mubtadi'ah. Mubtada'ah. Perempuan yang istihadah baru pertama kali keluar haid. Apabila dia perhatikan, darahnya ini boleh dibezakan. Boleh dibezakan. Bezakan maksudnya apa? Ada dua sifat darah. Yang pertama, sifat darah yang kuat. Yang kedua, sifat darah yang lemah. Ada sifat darah kuat, ada sifat darah lemah. Jadi dia termasuk dalam golongan apa ni? Mumayyizah. Mumayyizah. Mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah. Sebab apa? Boleh beza sifat, boleh beza sifat darah. Okey? Jadi hukum bagi perempuan yang mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah, apa dia? Dijadikan darah yang kuat ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 warna hitam ni sebagai darah haidnya. Yang selebihnya dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey. Walaupun darah merah lebih banyak daripada darah hitam, tetapi bila ada tamyiz, darah yang kuat dijadikan sebagai darah haid, darah yang lemah dijadikan istihadah. Sebab tu dinamakan bab yang pertama ini mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Kenapa mustahadah? Kerana darah haidnya keluar lebih daripada 18 hari. Kerana darahnya keluar lebih daripada 18 hari dan darah pada hari ke-15 berhubung dengan hari yang ke-16. Kerana itu namakan sebagai mustahadah. Mustahadah yang mana? Mustahadah yang mubtada'ah. Kenapa mubtada'ah? Kerana dia ni baru pertama kali keluar darah. Sebelum ni tak pernah berlaku lagi. Kemudian mubtada'ah yang mana pula? Mubtada'ah yang mumayyizah. Kenapa mumayyizah? Kerana dia boleh bezakan sifat darahnya. Kalau gitu apa hukumnya? Hukumnya perempuan yang mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah menjadikan darahnya yang kuat sebagai haid dan darah yang lemah dihukumkan sebagai istihadah. Okey, ini bab yang pertama. Nanti dia akan huraikan lagi. Okey, baik. Lihat pada kitab tu semula. Dalil beramal dengan hukum tamyiz. Dalil beramal dengan hukum tamyiz. Tamyiz ni apa? Darah kuat sebagai haid dan darah lemah sebagai istihadah. Tak semestinya hitam dan merah. Contohnya susunan darah tu kita kena ingatlah. Susunan darah bagi perempuan. Okey, darah. Secara asalnya darah ni dia akan keluar. Yang paling kuat darah apa tadi kita kata? Hitam. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian merah. Kemudian coklat. Setengahnya kata coklat, setengahnya kata perang. Okey, kemudian apa? Kuning. Yang kelima baru keruh. Keruh. 5 sifat warna ni. Jadi yang paling kuat mana? Hitam. Bawah hitam merah. Bawah merah coklat. Bawah coklat kuning. Bawah kuning keruh. Itu susunannya. Kalau hitam merah, maka hitam darah haid.
Kalau merah coklat, maka merah jadi haid. Okey, kalau coklat kuning, maka coklat jadi haid. Itu dia panggil sifat warna. Sifat bagi warna. Selain kena lihat dia punya bau dan juga dia punya pekat tu kena tengok juga. Kalau ada perempuan yang dia keluar darah hitam bau pekat. Hitam bau pekat ni paling kuat. Kemudian keluar hitam bau cair. Hitam bau cair ni mana? Lemah. Jadi mana yang lemah tu dihukumkan sebagai istihadah, yang kuat dihukumkan sebagai haid. Okey. Tu hukum mumaizah, tamyiz. Dalil beramal dengan hukum tamyiz. Okey. Dalil beramal dengan hukum tamyiz, yang darah kuat sebagai haid dan darah lemah sebagai istihadah, berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha yang telah kedatangan darah istihadah. Idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'rafu fa idza kana kadzalika fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa 'irqun. Okey, maksudnya jika darah haid ia biasanya hitam, yakni darah yang lebih kuat. Jika ia bersifat demikian, janganlah solat. Dan jika sebaliknya, yakni bukan darah berwarna hitam, berwuduklah dan dirikan solat, kerana darah itu ialah darah penyakit. Kerana darah itu termasuk dalam darah penyakit. Maksudnya kalau istihadah hukumnya suci, kalau haid hukumnya haram menunaikan solat. Baik. Kemudian kita lihat syarat-syarat tamyiz. Okay. Syarat-syarat tamyiz. 4 syarat untuk dihukumkan dengan tamyiz. 4 syarat untuk dihukumkan dengan tamyiz. Saya padam ni dulu, kita bincang satu persatu, okey? Perempuan yang nak kita kata ni nak dikatakan sebagai mustahadah, mubtada'ah, mumaizah. Ini perempuan yang tamyiz, dia kena ada syarat-syarat tamyiz. Syarat-syarat yang menghukumkan dia tu termasuk dalam golongan perempuan yang mumaizah. Dia ada syarat-syarat dia. Okey, yang pertama, darah yang kuat tidak kurang daripada sekurang-kurang tempoh haid, iaitu sehari semalam. Jika kurang daripada sehari semalam, maka ia adalah perempuan ghairu mumayyizah. Syarat yang pertama, syarat tamyiz yang pertama, iaitu darah yang kuat. Okay, tamyiz, saya letak tamyiz. Syarat tamyiz yang pertama, darah kuat tidak kurang 24 jam. Darah kuat tidak boleh kurang daripada tempoh sehari semalam, tempoh haid. Kalau kurang daripada sehari semalam, maka dia tak termasuk golongan mumayyizah. Dia akan masuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Okey, dia akan masuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Maka ialah perempuan ghairu mumayyizah. Syarat yang kedua, darah yang kuat itu pula tidak melebihi tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Syarat yang kedua, darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Tak boleh lebih pula dalam tempoh maksima. 15 hari 15 malam ni tempoh maksima. Tak boleh kurang 24 jam dan tak boleh lebih 15 hari 15 malam. Tu syarat yang kedua. Jika melebihi tempoh 15 hari 15 malam, maka ia bukan mumayyizah. Dia masuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Okey. Syarat yang ketiga, darah yang lemah itu tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Darah yang lemah itu tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga pula, darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam.
Tidak kurang tempoh suci. Tidak kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Okey. Syarat ini dia kata diperlukan jika darah berterusan keluar. Mana kalau darah tu berterusan keluar, syarat ni diperlukan. Syarat ni diperlukan. Kalau tak keluar macam contoh yang ni, maka tak diperlukan. Perlu cukup 15 hari 15 malam. Adapun jika darah lemah tidak keluar secara berterusan seperti diakhiri dengan suci, maka syarat ini tidak diperlukan. Okey, kalau dia berhenti tak cukup 15 hari 15 malam tempoh suci, tapi lepas tu tak ada darah dah, suci, maka syarat ni tak diperlukan. Okey, syarat ni tak diperlukan. Dan dia ada satu lagi syarat tambahan, yang keempat, darah lemah tidak diselangi darah kuat. Darah kuat. Yang itu contoh satu persatu kita akan lihat. Okey. Syarat tamyiz apa? Darah kuat tak kurang 24 jam. Yang kedua, darah kuat tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang tempoh suci 15 hari 15 malam, dengan syarat apa kita kata ni? Syaratnya apa? Jika darah tu keluar secara berterusan. Tapi kalau dia berhenti sebelum 15 hari malam, tu tak jadi satu, tak jadi masalah dah, tak perlukan pada syarat ni. Dan yang keempat, darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, sekiranya perempuan melihat darah hitam keluar selama 10 hari. Kemudian 10 hari warna merah. Kemudian darahnya berhenti. Maka perempuan tersebut perlu mengikut tamyiznya sekalipun. Kemudian darahnya berhenti, maka perempuan tersebut perlu mengikut tamyiznya sekalipun darah yang lemah iaitu merah kurang daripada tempoh 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Kerana apa? Kerana darah yang lemah itu keluar tidak berterusan. Dia nak tunjuk contoh pertama ni. Seorang perempuan, dia keluar darah 20 hari. Sepuluh hari warna hitam dia kata. Okay. Kemudian 10 hari lagi keluar darah warna merah. Okey, jadi dia ni termasuk perempuan apa ni? Mustahadah. Kemudian dia ni baru pertama kali mubtadi'ah. Kemudian ada tak syarat-syarat tamyiz? Zahir tengok ada syarat tamyiz, dia mumayyizah. Dia termasuk dalam perempuan yang mumayyizah. Baik. Syarat yang pertama kita lihat, syarat yang pertama, darah kuat tidak kurang 24 jam. Maksudnya tempoh darah daripada 1 sampai 10 ni mesti cukup 24 jam. Contohnya kat sini kita buat darah hitamnya 48 jam. Okey, maknanya syarat yang pertama lulus. Okey. Kemudian darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. 1 sampai 10 saja. Baru ada 10 hari. Okey, syarat yang kedua pun lulus. Syarat yang kedua lulus. Okey. Darah lemah tidak kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Syarat ini diperlukan jika darah berterusan. Adapun kalau darah lemah itu tak keluar secara berterusan, diakhiri dengan suci, maka syarat ni tak terpakai. Sekarang ni 11 sampai 20, lepas tu tak ada darah dah. Tak ada dah, suci, dia terus suci. Okey, dia terus suci. Bila berlaku macam ni, yang ni tak diperlukan. Okey, yang ni tidak diperlukan. Okey. Kemudian yang keempat, darah lemah tak diselangi dengan darah kuat. Dia keluar straight, tak diselangi dengan darah hitam. Tak ada darah hitam tengah-tengah ni. Maka dia ni termasuk dalam perempuan yang mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Jadi mana haidnya? Haidnya 10 hari. Kemudian yang lebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab cukup syarat tamyiz. Sebab cukup syarat tamyiz. Okey, jadi tak berhajat kepada melebihi 15 hari 15 malam. Kenapa? Darahnya tidak berterusan.
Dia apa sebab dia perlukan darah tu mesti tak kurang tempoh suci 15 hari semalam? Supaya kalau ada darah yang kuat keluar selepas 15 hari 15 malam, darah tu boleh dihukumkan sebagai darah haid ni. Boleh dihukumkan sebagai darah haidnya. Contohnya, kita ambil contoh. Kenapa dia perlukan darah lemah ni mesti kena cukup tempoh suci 15 hari semalam? Contohnya kalau keluar 21, 25, baik, 26 dia keluar semula darah hitam. Okey, kalau berlaku macam ni, bila tempoh suci ni, tempoh sekurang-kurang suci 15 hari telah cukup, jadi darah yang keluar pada 26 ni boleh dihukumkan sebagai haidnya. Sebab tu dia letak syarat supaya cukup 15 hari ni tempoh suci. Sebab tu syarat dia tamyiz supaya cukup tempoh suci 15 hari semalam, supaya kalau ada darah kuat keluar selepas ni boleh dihukumkan sebagai darah haid. Boleh dihukumkan sebagai haid ni yang baru. Okey, baik. Jadi 10 hari hitam dihukumkan sebagai haid, 10 hari merah tu dihukumkan sebagai istihadah, dihukumkan dengan tamyiz kerana darah merah ni tidak berterusan. Tetap dihukumkan sebagai tamyiz. Sebab darah tu tak berterusan, maknanya dihukumkan sebagai tamyiz. Okey, baik. Yang keempat, syarat yang keempat dalam kitab ni, darah yang lemah itu keluar secara berturut-turut. Jika tidak berturut-turut, maka tidak dihukumkan sebagai tamyiz. Kalau keluar secara tak berturut-turut, maka tak dihukumkan sebagai tamyiz. Yang dimaksudkan dengan berturut-turut, darah lemah ialah tidak berselang-seli dengan darah kuat. Itu maksud tak berturut-turut. Darah lemah ni diselangi dengan darah kuat. Kalau diselangi dengan darah kuat, maka tak cukup syarat tamyiz. Terbatal semua syarat tamyiz, tak boleh. Contohnya dia buat, maknanya dia mesti kena, kalau merah straight je selama 15 hari dan semalam. Dia tak boleh di antara 15 hari dan semalam tu diselangi dengan mana-mana darah kuat. Tak boleh. Kalau diselangi dengan mana-mana darah kuat, maka tak dihukumkan sebagai mumayyizah. Contoh dia buat, jika seorang perempuan melihat darah hitam keluar sehari, kemudian merah sehari, kemudian hitam sehari, kemudian merah sehari, begitulah seterusnya sehingga melebihi 15 hari 15 malam, maka ia tidak dihukumkan perempuan mumayyizah. Kerana apa? Kerana darah lemak itu tidak bersambung. Tidak bersambung. Kita lihat nota kecil bawah tu ditulis, tidak boleh guna kaedah yang kuat sebagai haid dan lemah istihadah, kerana haid dipisahkan dengan suci 1 hari, sedangkan asasnya sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi dia tak boleh nak dihukumkan sebagai haid kerana ada diselangi dengan darah lemah. Contohnya macam mana? Hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam, hari keempat merah, hari kelima hitam. Begitulah keadaan darah keluar hitam dan merah, hitam dan merah, hitam dan merah, sehingga melepasi hari yang ke-15. Contohnya darah dia keluar ni, hari pertama hitam, hari kedua merah, ketiga hitam, 4 merah lagi, lepas tu 5 hitam, 6 ni merah lagi. Berterusan lah. Berusaha kita hitam, merah. Sampai bila? Sampai kepada hujung bulan. Dia berterusan sampai hujung bulan. Kalau berlaku macam ni, ini dipanggil darah lemah tidak diselangi. Darah lemah tu dia keluar secara tidak berturut-turut. Yang ni darah lemah diselangi dengan darah kuat. Ada syarat dia, darah lemah tidak boleh diselangi dengan darah kuat. Jadi kalau ada macam ni, mana ni tak cukup syarat tamyiz. Okey, tak cukup syarat tamyiz. Kalau ada berlaku macam ni, mana dia tak boleh kembalikan kepada tamyiz, tak boleh diambil darah kuatnya sebagai haid. Darah kuat ni tak boleh diambil sebagai haid. Melainkan hukumnya macam mana? Hukumnya kembali kepada ghairu mumayyizah. Kembali kepada ghairu mumayyizah. Macam mana kembali kepada ghairu mumayyizah? Dijadikan hari yang pertama sahaja dihukumkan sebagai haid, yang selebihnya semua dihukumkan sebagai istihadah. Kalau selama 30 hari lah, 29 hari lah. Hari pertama saja dihukumkan sebagai haid.
Hari pertama saja dihukum sebagai haid. Nanti dia akan terangkan pada bab ghairu mumayyizah. Okey, baik. Sebab apa? Sebab darah lemah diselangi dengan darah kuat menyalahi syarat tamyiz, iaitu darah lemah mesti berterusan. Okey. Darah lemah mesti berterusan. Okay, kita tambah sedikit kalau siapa yang buat nota. Darah lemah syarat dia berterusan. Okay. Maksud berterusan apa? Tidak diselangi dengan darah kuat. Samalah tu. Jadi 4 syarat tamyiz ni kita kena jaga. Darah kuat mesti cukup 24 jam. Darah kuat tak lebih 15 hari dan semalam. Darah lemah tak kurang tempoh suci 15 hari malam dengan syarat dia keluar secara berterusan. Kemudian yang keempat, darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Maksudnya darah lemah tu dia berterusan keluar sepanjang tu tanpa diselangi dengan mana-mana darah kuat. Okey. Jadi inilah syarat-syarat tamyiz untuk dihukumkan dengan tamyiz apabila cukup semua syarat tersebut. Okey. Oleh itu, jika ia melihat darah hitam keluar separuh hari, kemudian darah merah keluar berterusan, maka luput syarat yang pertama. Okey, kalau dia cuma lihat darah hitam keluar sehari. Tengok pula. Darah hitam sehari. Okey, sehari tak cukup, setengah hari kita kata. Setengah hari keluar darah hitam. Kemudian keluar darah merah. Keluar darah merah. Ni hitam, kemudian keluar merah. Sampai beberapa hari. Mana ni pun tak termasuk dalam syarat tamyiz. Okay, tak termasuk dalam syarat tamyiz. Kenapa tak sampai sahabat tak dijadikan sebagai syarat tamyiz? Kerana setengah hari baru 12 jam. Baru 12 jam. Jadi syarat yang pertama mesti 24 jam. Walaupun merahnya ini keluar sampai hari yang kedua sehinggalah kepada hari yang ke-17 umpama contoh. Jadi hitam ni boleh dihukumkan sebagai haid tak? Tak boleh dihukumkan sebagai haid. Kenapa tak boleh dihukum sebagai haid? Sebab tak cukup 24 jam. Baru setengah hari. Syarat yang pertama tak kena. Luput syarat yang pertama. Okey. Jika ia melihat darah hitam keluar 16 hari, kemudian keluar darah merah, maka luput syarat yang kedua. Kalau dia lihat pula darah hitam keluar daripada 1 sampai kepada hari yang ke-16, kemudian barulah diikuti dengan pada hari yang ke-17 darah keluar sampai hari yang ke-20, juga tak menepati syarat tamyiz. Kenapa? Syarat tamyiz darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Yang ni dia keluar sampai 16 hari. Maka dia tak boleh masuk dalam golongan mumayyizah. Maksudnya apa? Tak boleh dijadikan darah hitamnya sebagai darah haid. Kenapa? Tak menepati syarat tamyiz. Dia masuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Okay. Kemudian, jika ia melihat darah hitam sehari semalam. Jika dia melihat darah hitam sehari semalam, kemudian darah merah 14 hari, kemudian darah hitam keluar kembali secara berterusan melebihi 15 hari, maka luput syarat yang ketiga pula. Okey. Hari pertama dia lihat darah hitam. Kemudian bermula daripada hari yang kedua sampai ke hari yang ke-14. Hari yang ke-14. Hari yang ke-15 sampai kepada hari yang ke-20 keluar darah hitam. Okey, nampak? Jadi maknanya kat sini syarat yang ketiga tak dipenuhi. Syarat yang ketiga tak dipenuhi. Dan juga syarat yang keempat ada duduk di sini. Maksudnya apa? Darah lemah tidak kurang tempoh suci 15 hari malam. Maksudnya syarat dia darah lemah ni mesti kena lebih daripada 15 hari semalam. Yang ni 2 sampai 14 baru 14 hari. Baru 14 hari. Baru 13 hari. Kemudian hari yang ke-15 ni, keluar darah hitam. Jadi darah hitam ni dia menyelangi darah merah. Dia menyelangi darah merah, kemudian keluar darah hitam balik. Maksudnya tak cukup syarat yang kedua. Syaratnya mesti darah ni kena lebih. Lebih maksudnya apa? Contohnya sampai 16. Katakan keluar sampai 16. Daripada 2 sampai 16. Yang ni 17. Kita buat 2 biar nampak. Okay. 15. Ni yang pertama.
Okey. Yang ni pula kita kata 1. Kemudian 2 sampai 16. Yang ni 17 sampai 20. Okey. Dia dua benda ni ada perbezaan. Dua masalah ni ada perbezaan. Yang pertama ni tak menepati syarat tamyiz. Maka tak boleh jadikan sebagai mubtada'a mumayyizah. Kenapa? Kerana darah yang lemah ni tak melebihi tempoh sekurang-kurang suci 15 hari dan malam. Mana dia ada ghairu mumayyizah. Adapun yang kedua ni menepati syarat tamyiz. Menepati syarat tamyiz, iaitu darah yang keluar, yang darah yang lemah telah melebihi tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kemudian darah yang keluar selepas ni boleh dihukumkan sebagai darah haid. Sebab apa? Sebab telah melepasi tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari semalam. Yang atas ni tak boleh. Jadi kalau ni, yang ni haid dia, yang ni sebagai haid ketetapan mengikut tamyiz. Adapun yang ni dihukumkan sebagai haid kerana tidak menepati syarat-syarat tamyiz. Okay, nanti kita masuk dalam bab ghairu mumayyizah, kita akan tengok keadaan dia. Okay, baik. Itu contoh ya. Jadi kalau tak cukup 15 hari dan semalam tempoh suci, keluar darah lagi, darah hitam, yang ini diselangi dengan darah kuat, maka syarat yang ketiga tak tercukupi. Maka tak boleh dipanggil sebagai tamyiz. Dia akan masuk dalam bab ghairu mumayyizah. Okey. Jika ia melihat darah hitam sehari dan merah sehari, begitulah seterusnya sehingga akhir bulan, maka luput syarat keempat. Kalau yang keempat ni sama macam tadi. Sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sampailah kepada lebih 15 hari semalam, maka syarat yang keempat tak terpenuhi, maka juga tak dinamakan sebagai tamyiz. Tak dihukumkan sebagai tamyiz. Kenapa? Kerana syarat-syarat tamyiz tidak terpenuhi. Okey. Baik. Sesungguhnya syarat-syarat ini diperlukan supaya apa? Supaya dapat dihukumkan darah yang kuat sebagai haid dan yang lemah sebagai suci. Supaya kita boleh menetapkan darah yang kuat itu sebagai haid dan darah yang lemah itu sebagai suci. Kalau tak, nanti tak boleh nak dihukumkan. Okey. Nota kecil dia kata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Okey. Setelah kita mengetahui sebab-sebab syarat ini diperlukan, maka timbul pula kemusykilan di kalangan penuntut ilmu pada masalah syarat darah yang lemah tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Yang mana syarat ini diperlukan bila darah keluar berterusan, melainkan jika darah lemah itu berhenti. Ni syarat yang ketiga ni. Syarat yang ketiga, diperlukan darah lemah tidak kurang tempoh suci 15 hari jika darah itu berterusan. Jika darah itu berterusan. Tapi kalau darah itu tak berterusan, maka syarat ni tak perlu, tak ada masalah. Okey, contohnya kita buat semula biar kita nampak. Okey, seorang perempuan keluar darah. Okey. Kemudian bersambung dengan darah merah 6. Okey. Sampai 17. Dengan seorang perempuan, masalah yang kedua. Okay. Kenapa syarat ni diperlukan? Kalau darah tu keluar secara berterusan. Tapi kalau darah tu tak berterusan, yakni tak sampai ke hari yang ke-17, dia berhenti. Dia tak keluar darah lagi dah. Tak keluar darah lagi. Maka syarat ni tak diperlukan. Tak mengapa tak ada syarat ni. Maka boleh diambil terus. Darah yang lemah ni, darah yang kuat ni dihukumkan sebagai haid, yang selebihnya dihukum sebagai istihadah. Tak mengapa, tak berhajat kepada darah lemah tidak kurang tempoh suci 2 hari malam. Kenapa? Kerana darahnya dah berhenti dah, tak keluar darah lagi dah, tak ada masalah. Okey, itu tak perlu. Dia perlu bila darahnya berterusan macam ni.
1, 2, 3, kemudian keluar 4, 5, 6, 7 sampai kepada 20. Sampai kepada 20. Maka yang ni dihajat supaya keluarnya darah secara berterusan. Sebab apa? Andai kata lepas daripada ni, kalau lepas daripada 15 hari malam ni keluar darah kuat ni boleh dihukumkan sebagai haid. Darah kuat tu boleh dihukumkan sebagai haid. Lepas tu dia letak syarat darah lemah tidak kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Okey, sebab tu tak syarat. Dia kata supaya syarat ini lebih mudah difahami, ingin kami jelaskan bahawa syarat ini diperlukan pada gambaran masalah apabila selepas darah yang lemah datang, darah yang kuat seperti darah yang pertama kali keluar. Maka darah ni boleh dihukumkan sebagai darah haid. Ni bila dia ada tamyiz, syarat nak jadikan darah haid yang seterusnya mesti datang darah yang kuat apabila darah tu keluar secara berterusan. Bila dah lebih 15 hari 15 malam, takut jatuh nanti. Bila habis 15 hari 15 malam, tempoh suci, maka darah ni boleh dihukumkan sebagai haid lah. Sebab tu dia letak syarat supaya darah lemah tidak kurang tempoh suci 15 hari 15 malam, takut-takut keluar darah yang lain. Kalau keluar darah yang lebih lemah, tu tak ada masalah. Tapi kalau keluar darah yang lebih kuat, maka dihukumkan mesti cukup 15 hari 15 malam untuk dihukumkan sebagai haid. Jadi yang ni pun haid, yang ni pun boleh dihukumkan sebagai haid. Okay. Lihat contoh yang dia bagi dalam kitab tu. Seorang perempuan melihat darah hitam keluar selama 10 hari. Kemudian darah merah keluar 14 hari. Kemudian keluar darah hitam berterusan, tidak kurang daripada 15 hari. Maka perempuan ini dihukumkan ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Kerana tidak cukup syarat yang ketiga. Tak cukup syarat yang ketiga. Dia tak boleh masuk dalam kategori mumayyizah. Sebab apa? Yang pertama, hitam keluar 10 hari. Hitam 10 hari. Kemudian darah merah. Merah keluar 14 hari. Kemudian keluar pula hitam sekali lagi. Hitam yang kedua keluar. Okey, hitam yang kedua keluar. Berapa dia keluar? 10 hari juga kita ambil. Kita ambil 10 hari juga. Okey. Hitam keluar 10 hari juga. Okay. Bila berlaku macam ni, tak boleh dihukumkan sebagai mumayyizah, tetapi dihukumkan sebagai ghairu mumayyizah. Kenapa? Kerana menyalahi syarat yang ketiga. Apa syarat ketiga? Darah lemah tidak kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Okey, menyalahi syarat ketiga kerana darah lemah kurang daripada 15 hari 15 malam, kemudian diselangi dengan darah kuat kat sini. Okey. Jadi syarat ketiga diperlukan pada masalah ini kerana darah hitam selepasnya melebihi daripada 15 hari 15 malam. Dalam contoh ni dia kata 17 hari. Sini 17 hari. Darah hitamnya melebihi daripada 17 hari. Baik. Jadi dia kena kembali kepada mana hukum dia? Ghairu mumayyizah. Dia kena hukumkan sebagai ghairu mumayyizah. Jadi hukum ghairu mumayyizah, hari pertama sahaja dihukumkan haid, dan selebihnya itu dihukumkan sebagai perempuan yang suci. Hari pertama saja dihukumkan sebagai haid, yang selebihnya dihukumkan sebagai suci. Dia ke 30 hari 10, 14. Okey, hari pertama saja dihukumkan sebagai suci. Berbeza dengan masalah. Okey, berbeza dengan masalah. Jadi yang ni tak boleh hukum sebagai mumayyizah lah, dia termasuk ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Berbeza dengan masalah jika darah yang kuat kurang daripada 15 hari. Darah yang kuat kurang daripada 15 hari. Okey, kurang daripada 15 hari. Dihukumkan sebagai tamyiz kerana syarat ketiga tidak diperlukan pada masalah ini kerana darah hitam kedua tu kurang daripada 15 hari. Kalau yang kedua, dia agak sulit sikit. Kita kena banyak kali ulang baru kita akan nampak perbezaan dia. Okey.
Yang ini hitam. Masalah yang kedua pula, hitam keluar 7 hari. Mana yang rasa tak nampak tu nanti boleh tanya semula, tak ada masalah. Merah keluar 7 hari. Okey. Kemudian keluar hitam. Hitam keluar 7 hari. Okey. Hitam keluar 7 hari. Yang ni 10, 14, 17. Hitam lebih 15 hari dan semalam. Merah kurang daripada 15 hari dan malam. Syarat ketiga tidak terpenuhi. Baik. Yang ni pula hitam keluar 7, merah keluar 7, hitam keluar 7. Okey, hitam keluar 7, merah keluar 7, kemudian hitam sekali lagi keluar sebagai 7. Baik. Bila berlaku macam ni, apa yang dihukumkan haid dan apa yang dihukumkan istihadah? Kalau berlaku macam ni boleh digunakan tamyiz. Boleh digunakan tamyiz. Boleh digunakan tamyiz. Kenapa dihukumkan tamyiz? Kerana syarat ketiga tidak diperlukan pada masalah ini. Kerana darah hitam yang kedua tu kurang 15 hari, dia termasuk dalam darah yang ni. Jadi baru 14 hari. 7 tambah 7 14. Okey, maknanya yang haidnya mana? Haidnya hitam saja. Istihadah merah dan juga hitam. 2 hari ni dihukumkan sebagai istihadah. Haidnya mengikut tamyiz, iaitu yang pada 7 hari yang pertama saja. Okey, selebihnya ni dihukum sebagai istihadah. Adapun yang ni dia berbeza. Kedua ni dihukum sebagai berbeza. Baik, kena perhatikan baik-baik. Seperti itu juga jika ia melihat darah hitam 10 hari, kemudian merah 5 hari, kemudian hitam 5 hari, maka ia juga perempuan mumayyizah. Seperti itu juga jika dia melihat darah hitam keluar 10 hari, kemudian merah 5 hari, 15 hari, kemudian hitam 5 hari lagi. Maka itu pun termasuk dalam perempuan yang mumayyizah. Hitam yang pertama dianggap sebagai haid, kemudian hitam yang kedua tu dianggap sebagai istihadah bersama dengan darah merah. Okey, nanti insya-Allah kita akan lebih terangkan lagi pada masalah ni, iaitu perempuan yang mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Cuma asasnya yang perlu kita ingat, perempuan yang mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah, dia mestilah melengkapi syarat-syarat tamyiz. Okey, syarat tamyiz ni maksudnya darah kuat tidak kurang 24 jam, darah kuat tak lebih daripada 15 hari dan semalam, darah lemah tidak kurang daripada tempoh suci 15 hari dan semalam, dan darah yang keempat, darah lemah berterusan tidak diselangi dengan mana-mana darah kuat. Tak diselangi dengan mana-mana darah kuat. Okey, tu bab yang pertama. Nanti kita akan sambung lagi, lihat kepada banyak praktikal dia. Dia kena buat banyak contoh-contoh dia, barulah kita akan nampak perbezaan di antara bab yang pertama dan bab yang seterusnya. Okay, InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi lah pada kuliah kita besok pagi berkenaan ini, dan juga tambahan pada bab-bab yang lain. Okay, jadi saya minta kalau ada sesiapa yang ada kemuskilan dan juga tak memahami penerangan yang kita buat ni, insyaAllah boleh bertanya semula. Yang mana kita tak akan pindah kepada bab yang lain selagi bab yang pertama ni tak dipahami dengan cermat, dengan baik. Kerana mungkin pada sebab bab mustahadah ni pun salah satu bab yang agak payah, dan ada terkadang kerana tersilap sedikit maklumat, tersikit salah letak hari ataupun salah bilangan hari tu pun boleh berubah hukum. Okay, jadi insyaAllah dari semasa ke semasa kalau ada kesalahan kita akan perbaikilah, kita akan perbetulkan insyaAllah. Kita terbuka dalam bab kelas ni, kita terbuka. Siapa yang rasa dia ada pengetahuan yang menyalahi dengan apa yang saya sampaikan, dia rasa dia lebih membetuli, boleh khabarkanlah. Jadi kita boleh perbetulkan insya-Allah, kita boleh rujuk mana-mana guru-guru dan kitab-kitab yang lain untuk kita sama-sama muzakarah dan memperbetulkan kesilapan insya-Allah. Baik, sampai di sini dulu kelas kita hari ini. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi kuliah pada hari esok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.